Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Kabinet hari ini memberikan persetujuan terhadap draft pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan kewarganegaraan. Saifuddin berkata pihaknya berharap semua pindaan yang dicadangkan dapat diluluskan tahun ini. Hari ini saya telah bentangkan cadangan draft pindaan dan Kabinet telah memberikan green light sepenuhnya, katanya pada sidang media di Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya hari ini. Saifuddin berkata pihaknya akan menjalankan proses seterusnya seperti mengadakan sesi penerangan kepada media, libat urus dengan tokoh dan badan sivil, serta dengan ahli parlimen yang akan mengundi untuk pindaan tersebut nanti. Pada bulan lalu, Kementerian Dalam Negeri KDN berkata pihaknya akan membentangkan cadangan pindaan berkaitan hak kewarganegaraan anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia yang berkahwin dengan warga asing kepada jemaah menteri. Draft tersebut dibuat bagi meminda perkara 14-1B untuk memasukkan perkataan ibu dengan tujuan membolehkan kewarganegaraan anak diperoleh secara kuat kuasa undang-undang. Draft tersebut dipindah selepas melalui beberapa sesi libat urus termasuk bersama pakar Perlembagaan Persekutuan Aktivis Sosial, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, dan aktivis muda. Mengulas lanjut, Saifuddin menolak dakwaan aktivis bahwa terdapat cadangan pindaan lain yang bersifat regresif. Antara yang dibangkitkan aktivis adalah cadangan menghapuskan kewarganegaraan automatik kepada anak yang dibuang dan kemudian dipelihara oleh pihak lain, anak-anak terbiar dan anak-anak pemastautin tetap. Mengulas perkara itu, Saifuddin menyebut statistik kes bayi terdampar atau foundling baby, terma yang digunakan bagi bayi yang diabaikan ibu bapa kandung dan dijaga pihak lain. Di bawah perkara 19B Perlembagaan Persekutuan, apabila seorang anak, kanak-kanak atau bayi ditemui atau terdampar, pihak yang menjumpai itu wajib melaporkan. Kemudian laporan disediakan kepada Jabatan Kebajikan, pihak polis dan hospital. Anak itu boleh mendaftarkan kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, katanya. Saifuddin berkata daripada 149.000 permohonan bagi mendapatkan kewarganegaraan, hanya 49.000 permohonan yang belum diluluskan. Bagi permohonan di bawah perkara 15E berkaitan permohonan anak yang lahir di luar perkawinan atau ibu bapa yang mengambil anak angkat pula, dia berkata sebanyak 59.000 permohonan dibuat dengan 14.000 belum diluluskan. Kadar kelulusan bagi setiap permohonan adalah kira-kira 98%. Bagi 14.000 permohonan di bawah perkara 15E itu pun akan diselesaikan dalam masa 9 bulan sebelum 31 Desember tahun ini. Jadi di mana yang kita tutup ruang untuk menjadi warga negara, katanya lagi. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Kabinet hari ini memberikan persetujuan terhadap draft pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan kewarganegaraan. Saifuddin berkata pihaknya berharap semua pindaan yang dicadangkan dapat diluluskan tahun ini. Hari ini saya telah bentangkan cadangan draft pindaan dan Kabinet telah memberikan green light sepenuhnya, katanya pada sidang media di Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya hari ini. Saifuddin berkata pihaknya akan menjalankan proses seterusnya seperti mengadakan sesi penerangan kepada media,
libat urus dengan tokoh dan badan sivil, serta dengan ahli parlimen yang akan mengundi untuk pindaan tersebut nanti. Pada bulan lalu, Kementerian Dalam Negeri KDN berkata, pihaknya akan membentangkan cadangan pindaan berkaitan hak kewarganegaraan anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia yang berkawin dengan warga asing kepada jemaah menteri. Draft tersebut dibuat bagi meminda perkara 14-1B untuk memasukkan perkataan ibu dengan tujuan membolehkan kewarganegaraan anak diperoleh secara kuat kuasa undang-undang. Draft tersebut dipindah selepas melalui beberapa sesi libat urus termasuk bersama pakar, perlembagaan, persekutuan, aktivis sosial, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, dan aktivis muda. Mengulas lanjut, Saifuddin menolak dakwaan aktivis bahwa terdapat cadangan pindaan lain yang bersifat regresif. Antara yang dibangkitkan aktivis adalah cadangan menghapuskan kewarganegaraan automatik kepada anak yang dibuang dan kemudian dipelihara oleh pihak lain, anak-anak terbiar dan anak-anak pemastautin tetap. Mengulas perkara itu, Saifuddin menyebut statistik kes bayi terdampar atau foundling baby, terma yang digunakan bagi bayi yang diabaikan ibu bapa kandung dan dijaga pihak lain. Di bawah perkara 19B Perlembagaan Persekutuan, apabila seorang anak, kanak-kanak atau bayi ditemui atau terdampar, pihak yang menjumpai itu wajib melaporkan. Kemudian laporan disediakan kepada Jabatan Kebajikan, pihak polis dan hospital. Anak itu boleh mendaftarkan kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, katanya. Saifuddin berkata daripada 149.000 permohonan bagi mendapatkan kewarganegaraan, hanya 49.000 permohonan yang belum diluluskan. Bagi permohonan di bawah perkara 15E berkaitan permohonan anak yang lahir di luar perkawinan atau ibu bapa yang mengambil anak angkat pula, dia berkata sebanyak 59.000 permohonan dibuat, dengan 14.000 belum diluluskan. Kadar kelulusan bagi setiap permohonan adalah kira-kira 98%. Bagi 14.000 permohonan di bawah perkara 15E itu pun akan diselesaikan dalam masa 9 bulan sebelum 31 Desember tahun ini. Jadi, di mana yang kita tutup ruang untuk menjadi warga negara, katanya lagi.